Kalau Anda berjalan-jalan di tengah bandar Kuala Lumpur hari ini, pernahkah Anda terfikir siapa yang sebenarnya membina kota ini? Menara berkembar, LRT, pusat beli belah, semuanya bermula dari sebuah kawasan kecil di tebing Sungai Gombak dan Sungai Klang. Tapi di sebalik kemodenan hari ini, ada satu nama besar yang jarang disebut dalam buku teks, Yap Ah Loy. Hari ini kita selami kisah sebenar seorang imigran Cina yang bukan sahaja membina semula Kuala Lumpur daripada lumpur dan abu, tetapi juga menjadikannya pusat ekonomi dan politik paling penting di Tanah Melayu. Tapi sebelum kita teruskan, penting untuk Anda tahu bahawa Yap Ah Loy bukanlah pengasas Kuala Lumpur. Penempatan ini sebenarnya mula dibuka sekitar tahun 1857 oleh Raja Abdullah, pembesar Klang, yang menghantar pelombong Cina ke Lembah Klang untuk mencari biji timah. Tokoh awal seperti Sultan Puasa, seorang Mandailing, juga memainkan peranan penting dalam membuka kawasan ini. Jadi walaupun Yap Ah Loy tidak menemui Kuala Lumpur, beliau tetap memainkan peranan paling besar dalam membentuknya. Kuala Lumpur pada tahun 1850-an hanyalah penempatan perlombongan kecil. Orang Cina dari pelbagai puak datang berhijrah dan Yap Ah Loy lahir di Guangdong pada tahun 1837 adalah salah seorang daripadanya. Beliau akhirnya menetap di KL dan menyertai komuniti Hakka yang aktif dalam perlombongan. Namun Kuala Lumpur bukan tempat yang aman. Pergaduhan antara puak-puak Cina seperti Hakka dan Cantonese serta perang saudara Selangor hampir memusnahkan bandar ini. Pada tahun 1870, kebakaran besar dan pertempuran menyebabkan KL terbakar dan ditinggalkan. Tetapi Yap Ah Loy selaku kapitan Cina tidak menyerah kalah. Beliau kembali membina semula bandar ini dari sifar, membangunkan lombong, jalan, balai polis dan mahkamah komuniti. Salah satu keputusannya yang paling penting, mengganti binaan rumah kedai dari kayu kepada batu bata dan genting, membentuk rupa KL yang kita kenal hari ini. Beliau juga membawa masuk buruh, teknologi, dan sistem pentadbiran dari luar untuk menggerakkan pembangunan. Yap Ah Loy bukan sekadar tokoh komuniti Cina, beliau adalah arkitek bandar pertama Kuala Lumpur. Ketika British mula mengambil alih selepas perjanjian Pangkor, mereka menyedari pentingnya KL dan Yap Ah Loy telah pun menyediakan asas ekonomi dan infrastruktur yang kukuh. Malah Frank Swettenham sendiri, pegawai tinggi British, mengakui Yap Ah Loy sebagai individu paling penting dalam kebangkitan KL. Yap Ah Loy meninggal dunia pada tahun 1885. Namun legasinya kekal. Walaupun hanya sedikit tugu atau sekolah dinamakan sempena beliau, namanya tetap terpahat di Jalan Yap Ah Loy. Penghormatan kecil buat seorang tokoh besar. Jadi kali berikutnya Anda berada di Kuala Lumpur, ingatlah, kota ini bukan hanya dibentuk oleh kerajaan atau penjajah, tetapi oleh visi dan pengorbanan seorang lelaki yang pernah dianggap asing, namun menjadi tulang belakang ibu negara kita. Apa pendapat Anda tentang Yap Ah Loy?